Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma zidna 'ilman nafi'a warzuqna fahman nabi wasi'a. Allahumma ij'alna minal mukhlisin. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita sambung kembali kuliah Maghrib yang bertajuk ilmu faraid, yang mana kita gunakan buku yang bernama Faham Faraid pada muka surat 27. Muka surat 27, sumber pemilikan harta secara adil. Baik, kita dalam tajuk yang besar, iaitu kepentingan dan keistimewaan ilmu faraid. Yang pertama, penentuan daripada Allah Subhanahu wa taala sendiri. Contohnya bahagian suami kan. Dan dalam surah An-Nisa ayat yang ke-12, walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad fa in kana lahunna waladun falakumur rubu mimma tarakan. Suami-suami akan mendapat 1/4 ataupun 1/2. 1/2. Suami-suami akan dapat 1/2 daripada harta yang ditinggalkan oleh isteri jikalau isteri itu tidak mempunyai anak. Kalau isteri itu ada anak, suami akan dapat 1/4. Itu yang pertama. Yang kedua, ilmu faraid adalah antara ilmu yang sangat penting. Antara ilmu yang sangat penting. Dalam hadis tu Nabi kata 3 perkara. Ilmu tu ada 3. Ayat berkaitan dengan hukum, sunnah yang betul, dan juga yang ketiga iaitu ilmu faraid yang adil. Dan yang ketiga, kunci pada ilmu yang lain. Ilmu faraid ini menjadi kunci kepada ilmu yang lain, seperti ilmu ibadah, muamalat, jenayat, hisab, siasatan dan sebagainya. Itu telah kita lalui pada kuliah yang lepas. Dan kita sambung yang keempat, sumber pemilikan harta secara adil. Selain daripada bekerja dan berniaga, itu adalah sumber rezeki kita. Kita bekerja, mendapat rezeki, mendapat gaji, dan berniaga, kita mendapat keuntungan dan sebagainya. Sumber rezeki kita. Dan selain pada itu, pewarisan juga merupakan salah satu sumber pemilikan harta yang sah dan adil. Kata rezeki tergolek, rezeki yang tergolek. Kenapa tergolek? Sebab kita tidak perlu usaha nak dapatkan harta pusaka. Tak perlu usaha. Kita tidak perlu usaha. Masa saja yang menentukan kita dapat atau tak dapat. Ketika mana? Ketika ada waris yang meninggal dunia, barulah kita dapat. Kalau bekerja dengan berniaga, kita kena usaha. Berniaga kena usaha. Bekerja kena usaha. Masuk pukul 8, balik pukul 4. Berniaga pun kena ada modal, kena ada pengalaman, kena ada marketing. Tu berniaga. Tapi pewarisan tak ada, tak perlu. Pewarisan ni kena masuk pukul 8 ke? Tak ada. Tak ada. Pewarisan ni kena ada modal ke? Tak ada modal. Kena buat marketing ke baru dapat harta pusaka? Tak ada. Tak ada. Bila dapat ustaz? Tunggu je.
Tapi kalau kita usaha nak dapat, kan, kita berusaha untuk dapat pusaka, macam mana? Dengan cara lambat betul lah ayah aku nak mati ni, umur dah 95 dah, contohnya kan. Tak mati-mati lagi orang tua ni kan. Sekali letak pagi tu, waktu sarapan buat air teh kat ayah, letak racun. Ayah, minum air, saya buat air teh untuk ayah. Ni apa kau ni kan, tak pernah kau buat air teh ni, tidur buat air teh. Alah ayah, lama tak tunjuk 93 tahun ayah hidup ni, saya nak bagi peluang lah kat saya untuk menjadi anak yang soleh. Tapi tak racun dalam tu. Ayah minum air teh, mati, meninggal. Kita usaha. Macam mana usaha? Kita tak racun. Maka ketika tu kita terhalang mendapat pusaka. Kita terhalang sebab kita telah membunuh ayah kita. Itu penghalangan. Antara penghalangan pewarisan adalah membunuh waris tu. Anak bunuh ayah, tak dapat pusaka. Itu sebabnya pusaka ni adalah rezeki yang tergolek. Ada kalanya banyak, ada kalanya sikit. Tengoklah masing-masing. Ada kalanya tak dapat langsung. Baik, dalam pembahagian harta pusaka tiada sesiapa pun yang terlebih adil dalam menentukan kadar bahagian harta pusaka kepada ahli waris, melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak boleh abang sulung kata lagi adil, aku ni yang sulung, ataupun ketua kampung, aku tahulah aku ni ketua kampung, kan, ataupun atuk, kan, aku ni atuk, aku makan garam daripada korang, aku tahulah macam mana nak bagi. Dulu-dulu pun dia orang bagi macam tu juga. Kita pun ikut je. Tapi sebenarnya yang lebih adil adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dalam ayat yang ke-11 Allah berfirman, aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Ayah-ayah kamu, anak-anak kamu, Allah berfirman, kamu tidak tahu yang manakah yang terlebih banyak manfaatnya terhadap kamu. Kamu tak tahu yang mana yang lebih banyak manfaatnya. Allah dah bagi warning dah. Jangan pandai-pandai lah. Walaupun kalau ayat ni ditujukan waktu kita hidup, kita hidup ni, aku nak tetap dah bagi pusaka untuk anak-anak. Sekian-sekian. Yang sulung dapat ni banyak, yang nombor 2 dapat sikit, nombor 3 tak dapat langsung. Kira macam tu. Tapi Allah dah bagi warning dah. Allah dah bagi warning, bagi amaran. Kamu tak tahu, kamu tidak tahu. Serah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, firman Allah Ta'ala, wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla la mubaddila li kalimatihi wa huwas samiul alim. Ayat ini berkenaan dengan keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, dan telah sempurnalah kalimah Tuhanmu, yakni Al-Quran, meliputi hukum-hukum dan janji-janjinya. Mana? Sempurna dengan mana? Dengan benar dan adil. Setiap hukum, setiap apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah benar, yang pertama, dan yang kedua adalah adil. Kita suka ke kita tak suka, tapi itulah keadilan Allah Subhanahu Wa Taala. Tiada sesiapa yang dapat mengubah sesuatu pun daripada kalimah-kalimahnya. Jangan kita pandai-pandai nak ubah, kan? Asal contohnya suami tadi dapat 1/2, anak, isteri itu tidak ada anak, tiba-tiba dia kata suami dapat 2/3, lagi banyak, kan? Ataupun suami dapat semualah, kan? Isteri meninggal, tak ada anak, ada suami je, ayah dengan mak isteri dah tak ada dah. Terus conclusion, kalau macam tu, suami dah, saya tahu suami dapat 1/2, tapi kemudian ada baki 1/2, aku tak ada orang lain, saya lah ambil suami.
Dia nak ubah. Dia nak ubah hukum tu. Mentang-mentang lah isteri tu founder produk kan. Founder produk. Jutawan isteri dia. Suami biasa-biasa je. Isteri meninggal. Banyak lah. Harta ada 40 juta contohnya. Suami dapat separuh. 20 juta. Ada balance 20 juta. Bukan RM20, 20 juta kan. Kelabu mata. Dia bolotkan dia seorang kan. Suami. Walaupun si mati tu tidak ada ahli waris yang lain, suami tak boleh dapat lebih daripada 1/2. Tak boleh. Dah tu siapa dapat Ustaz? Dah tak ada dah ni. Semua tak ada dah. Cek-cek memang tak ada. Last sekali kepada Baitul Mal. Tapi banyak Ustaz, 20 juta. Baitul Mal lah. Tapi Baitul Mal tak adil Ustaz. Tak adil pula Baitul Mal. Macam-macam kan. Baitul Mal seorang lap harta lah. Ni ada masuk surat khabar ni kan. SPRM pergi siasat Baitul Mal lah. Itu kita serahkan. Sebab Baitul Mal sebenarnya dia adalah pemegang amanah, bukan milik dia. Kita orang dok ingat Baitul Mal ni dapat duit, bayar gaji mahal, lepas tu buat bangunan cantik-cantik. Tak, dia sebenarnya amanah, pemegang amanah. Dia akan gunakan duit tu untuk kemaslahatan umat Islam. Kena sangka baiklah, ni bangunan tinggi-tinggi besar-besar ni dia buat dengan apa? Baitul Mal pun dia ada bisnes dia juga, ada perniagaan dia juga. Dia tahulah hukum hakam kan. Takkan dia main pandai-pandai harta umat Islam dia guna untuk kepentingan dia, tak. Baitul Mal ni bukan milik perseorangan, dia milik organisasi. Dia ada audit dia, ada apa semua tu. Kalau ada berlaku ketirisan, watak satu sen pun memang akan dia dapat kesan, dapat kesan. Jadi kita sangka baiklah dengan Baitul Mal. Bagilah 20 juta untuk umat Islam, untuk ekonomi umat Islam. Baik. Sebab zaman dulu Baitul Mal ni sebenarnya Kementerian Kewangan. Kementerian Kewangan Kerajaan Islam adalah Baitul Mal. Baitul Mal Kementerian Kewangan. Sebenarnya cuma sekarang kita asing lah, sebab yalah puan-puan menjalankan politik kan. Sebab kita dijajah, diasingkan politik dengan agama. Jadi dia dah berubah. Tapi satu hari nanti kita tak tahu kan, sistem pentadbiran secara Islam akan kembali meliputi umat Islam akan datang insya-Allah. Jadi itu kembali baliklah peranan Baitul Mal kan. Jadi besar luas peranan dia. Kementerian Kewangan. Mentang-mentang untuk apa semalam belanjawan negara belanjawan negara. Okey ke? Kita okey. Dengar sikit-sikit je. Orang harap-harap lah okey kan. Untuk sekarang ni keadaan ni macam-macam dengan ujian dia. Semoga Allah memudahkan urusan kita semua. Baik, kita kembali. Dan dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Okey, baik. Seterusnya, kepentingan atau keistimewaan ilmu faraid, manusia adalah makhluk yang lemah. Kita kena akui diri kita ni adalah makhluk, iaitu apa dia? Iaitu kita ni dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bukan terjadi dengan sendiri. Kita dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan lemah. Hakikatnya lemah. Tapi saya kuat Ustaz. Kan? Saya ada gym kat rumah tu. Ada mini gym. Orang mini apa? Mini library kan, ataupun ruang musola kan. Ini mini gym. Tak apalah kan, untuk exercise kesihatan badan. Tapi sekuat-kuat kita mana pun kita adalah hamba yang lemah. Lemah dari segi apa? Iaitu lemah dari segi kalau dalam bab faraid ini, dalam menentukan bahagian masing-masing, bahagian ahli waris. Kita sebagai hambanya Allah Subhanahu Wa Taala yang lemah, tidak mampu dan tidak layak untuk menentukan. Kita tak mampu, kita tak layak. Kita nak menetapkan bahagian ahli waris. Nak menetapkan dia ni layak, dia ni tak layak. Kadang-kadang kita gunakan logik, tak?
dengan guna logik. Mana contohnya? Ada 5 orang anak, empat orang anak tu anak yang baik, seorang anak tu anak yang jahat, yang derhaka. Seorang anak derhaka. Seorang tak derhaka baik tapi penagih dadah. Baik, tolong mak tolong ayah, tengok-tengok penagih dadah. Jadi kita tak berikan hak pada mereka berdua, contohnya kan. Yang lain bagi, yang lain tak ada apa-apa isu. Kita ikut logik akal, sedangkan mereka berhak. Mereka adalah orang yang layak, walaupun dia penagih dadah, walaupun dia derhaka, dia layak. Tapi bukanlah kita nak kata kalau macam tu tak apalah ustaz, baik saya jadi penagih je, dapat juga pusaka kan. Ke mana pun. Jangan macam tu. Hukum tu adalah haram, jelas kan. Hisap dadah hukumnya haram, sama seperti minum arak. Derhaka kepada kedua bapa pun jelas hukumnya, secara qat'i. Kita tahu, kita dah belajar dah. Tetapi dari segi faraid dia tetap dah dapat, tetap dapat. Tu kita tak boleh gunakan akal kita. Banyaklah kan, emas tak boleh kan. Emas tak boleh pakai. Baru ni orang duk share. Tapi dia share tu betul lah, tapi dia macam tajuk tu macam kelirukan orang. Dia kata emas tidak difaraidkan. Kemudian dia buat tanda soal kan. Jadi kita tengok lepas tu dia bagilah, kalau suami bagi duit dia macam ni, dia cakap, saya faham lah. Kalau suami bagi duit dekat isteri, asingkan duit tu sikit, simpan, belikan emas, beli emas. Nanti kalau suami meninggal, maka emas tu tidak akan difaraidkan. Emas tu tidak difaraidkan. Dia betul dah tu, cuma dia keliru dekat. Kemudian dia cakap lah, lelaki haram pakai emas apa semua tu. Jadi kalau orang baca secara sepintas lalu, bukan baca secara betul-betul teliti, dia akan nampak teruslah emas tu tidak difaraidkan. Sedangkan kalau ikut hukum, kalau emas tu adalah emas suami yang beli, suami meninggal, dia akan jadi pusaka lah, jadi pusaka. Jadi dekat sini kenapa tak jadi pusaka? Sebab suami tu bagi duit pada isteri, jadi duit tu milik isteri. Kemudian isteri beli emas, jadi emas tu milik isteri ke milik suami? Milik isteri. Bila suami meninggal, memanglah tak jadi pusaka, sebab itu bukan milik suami. Bukan isu lelaki haram pakai emas, bukan. Dia tak explain kat situ. Dia explain lelaki haram pakai emas. Nanti orang duk ingat, okey, tu suami meninggal, kalau isteri meninggal ada emas, jadi emas tu tak faraid lah, sebab lelaki haram pakai emas. Sedangkan kena faraid. Kalau isteri meninggal, emas tu jadi faraid kan. Isteri duk ambil duit suami sikit, suami bagi duit, dia simpan, beli emas. Konon-konon simpan takut suami meninggal. Tengok-tengok sama meninggal, isteri meninggal, ada emas. Emas tu kena faraid. Kena faraid. Walaupun lelaki haram pakai emas, tetapi wajib difaraidkan. Dia macam mana ustaz? Senang je, jual je emas tu, bagilah kan. Tapi saya nak ni emas mak saya ni, saya sayang, saya suka. Daripada waktu mak saya mula-mula beli, saya dah ngidam dah nak ni. Kalau mak dah tak ada ni, saya nak. Jadi awak kena bayar lah. Emas tu awak kena bahagian ahli waris yang lain. Kira faraid, kena bayar bahagian mereka mengikut persetujuan. Kalau tak mampu, cuba bincanglah, boleh tak yang lain tu bagi diskaun. Kalau boleh, bayar sekadar yang mampu. Kalau kata dia nak hak dia juga, wajib bagilah. Itu hak mereka. Barulah boleh ambil emas tu. Tadi banyak yang berlaku sekarang. Emas tu tak senang je, kata lelaki haram pakai emas. Dia punya dalil dia kan. Memang haram, tapi milik boleh. Jadi kita kiaskanlah dengan perkara-perkara lain. Itu yang perempuan punya. Yang lelaki contoh kopiah kan. Kopiah mana perempuan pakai kopiah? Lelaki suami meninggal, jadi kopiah pun kena faraid juga. Tapi isteri yang waris perempuan ustaz, ada isteri, ada anak perempuan, ada adik-beradik perempuan tu je. Kena faraid juga ke? Kopiah kena faraid lah. Itu hak mereka. Tapi mana boleh mereka pakai ustaz? Jadi cara dia, ketiga orang tu lepaskan hak mereka, berilah kepada sesiapa pun. Yang penting mereka lepaskan hak mereka dahulu. Lepaskan hak pada kopiah tu. Walaupun nilai dia berapa ringgit sangat, dulu beli
berapa, RM10 kan, ni dah pakai lama tak tahulah, RM1 ke ataupun 50 sen je. Tapi dia ada nilai kena dia lepaskan hak. Jadi hak walaupun sedikit. Tu cara dia. Baik. Tu firman Allah Subhanahu Wa Taala yang menunjukkan kita ni makhluk yang lemah. Aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a faridatan minallah. Innallaha kana aliman hakima. Ibu bapa kamu dan anak-anak kamu, walaupun ayat ni ditujukan khas bagi orang yang masih hidup kan, tetapi kita boleh kiaskan juga apabila seseorang tu telah meninggal dunia, sama aja. Mana ibu bapa kamu, anak-anak kamu, kamu tidak mengetahui, Allah kata kamu tak tahu, kamu tak tahu siapa di antara mereka yang lebih dekat serta banyak manfaatnya kepada kamu. Kamu tak tahu, Allah kata. Kita je duk rasa kita ni tahu. Mentang-mentang kita ada PhD, mentang-mentang kita ada title doktor, doktor emeritus lagi kan. Kan. Kita boleh buat. Jangan, Allah kata tak tahu. Kamu tak tahu. Apa dia? Iaitu pembahagian harta pusaka dan penentuan bahagian masing-masing seperti yang telah diterangkan itu ialah ketetapan daripada Allah Ta'ala. Allah yang buat. Allah yang buat. Allah yang tetapkan. Jadi kita serahkan kepada Allah Ta'ala. Dia ikut saja. Kita ikut sahaja. Innallaha kana aliman hakimah. Allah nak kuatkan lagi dakwaan Allah Ta'ala tu. Sesungguhnya Allah Ta'ala maha mengetahui. Apa? Diri kita tidak tahu, kita jahil, kita bodoh. Allah yang mengetahui, hakiman, lagi maha bijaksana. Allah lagi bijak. Kita ada 10 PhD ke 100 PhD tu pun tidak dapat melawan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah maha bijaksana. Kita serahkan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Dan yang keenam, mencegah daripada persengketaan. Jadi ilmu faraid ini mencegah daripada berlakunya perselisihan, persengketaan, terutamanya di kalangan ahli waris. Baik, terdapat banyak masalah pembahagian pusaka yang berpunca daripada perselisihan di antara ahli waris. Itulah punca utama. Terdapat diselesaikan sebab ahli waris bergaduh, berselisih, tak setuju, tak berlaga angin. Jadi apakah punca utama dia? Punca utama dia adalah disebabkan oleh mereka tidak mengetahui atau kurang faham berkaitan dengan ilmu faraid. Ada jemaah bukan kat sinilah, kawan duk cerita, dia buat kuliah first time kat satu masjid ni, tak silap saya dekat Kelantan. Dia cerita pasal ilmu faraid. Lepas selesai cerita pasal faraid, lepas solat apa semua tu, seorang jemaah jumpa dia, ustaz, selama tu pakcik tua dah tu, pakcik tua dah, selama saya duduk masjid ni, dengar kuliah masjid ni kali pertama saya dengar pasal faraid, kata. Pasal faraid kali pertama. Tu tengok, ni banyak masyarakat banyak lagi masih jahil. Tu je menyebabkan berlakunya kematian, bergaduh, bergaduh. Hatta yang dah selesai faraid pun bergaduh lagi. Kan, depan mata kita kan. Semua terkenal, semua dah, benda tu dah viral dah. Kan, kes mana? Kes arwah abam kan. Sampai sekarang tak selesai lagi. Tak selesai lagi. Walaupun hukum dah jelas. Hukum dah jelas. Pembahagian pun dah buat sebenarnya. Sebenarnya urusan faraid itu sebenarnya dah selesai, tapi dia belum terlaksana. Jadi dakwaan adik arwah tu dia kata urusan faraid sedang berjalan, sebenarnya tak. Sebenarnya dah selesai urusan faraid, cuma nak menyelesaikan harta pusaka tu. Pembahagian faraid tu dah selesai, dah tetap dah. Cuma nak selesaikan macam rumah kan. Okay, sekarang ni dia
kenapa adik arwah, kalau kita fahamlah, adik arwah mendapat bahagian dia, sedangkan arwah ada anak lelaki. Yang mana kalau kita belajar, saya pernah beritahu kan, kalau si mati ada anak lelaki, jadi anak lelaki itu akan menghalang adik-beradik. Adik-beradik tak akan dapat. Tak akan dapat. Tapi dalam kes ni kenapa adik-beradik dapat? Kita jangan terkejut. Kita bertenang dulu. Penjelasan dia adalah sebab ketika arwah abang meninggal dunia, dia mempunyai isteri, ibu dan anak lelaki. Dan itulah waris dia. Adik lelaki, adik-beradik dia tak dapat. Tak silap saya ada 2 orang kan, Ali dengan kakak dia kan, tak kalau silap saya lah. Jadi tak dapat sebab ada anak lelaki. Jadi yang dapat hanya isteri, ibu dan juga anak lelaki. Baik. Kemudian dalam proses pembahagian pusaka tu, ibu arwah meninggal. Ibu arwah meninggal dunia. Bila ibu arwah meninggal dunia, jadi ahli waris dia adalah anak-anak ibu tu. Anak-anak itu adik-beradik kepada arwah abang. Jadi dapatlah pada bahagian ibu 1/6 tu dapat kepada Ali dan juga kakak dia tu. Tapi 1/6 tu bagi 2 orang, tapi kadar Ali tu 2 kali ganda lah. Mana dia dapat juga hak dia. Cuma isu dia macam rumah tu nampak ialah macam kita nafikan, macam bukan kita nafikan, dinafikan hak balu dan juga anak-anak. Hak balu dan anak-anak. Jadi kalau macam kes ni, bagi saya kalau orang tanya lah kan, cara mudah je nak selesaikan. Kalau kita tengok kan tak mampulah, balu pun tak mampu nak tebus hak, yang Ali apatah lagi lah nak tebus hak, saman pun tak bayar lagi 60,000 kan. Jadi cara mudah, cara senang iaitu jual rumah itu dan bahagikan faraid. Balu dapat 1/8, 1/6 tu diberikan kepada adik-beradik Ali dan kakak dia, dan baki tu untuk anak arwah. Selesai. Selesai. Ini isu macam-macam lah kan. Biasalah kalau artis kan, lepas tu main dengan netizen lagi, orang duk ulas itu ulas ini kan, macam-macam. Itulah contoh, contoh berkaitan dengan pembahagian pusaka. Jadi kalau kita faham, mana benda tu sebenarnya mudah diselesaikan, mudah diselesaikan. Di lain lah kalau arwah tidak ada anak lelaki. Kalau tak ada arwah, tak ada anak lelaki, itu memang adik-beradik akan dapat lah, akan dapat banyak sikit lah, akan dapat banyak sikit. Tapi yang ni dia dapat sikit. Kenapa? Sebab dia melalui 2 peringkat. Arwah meninggal, kemudian ibu dia meninggal, barulah adik-beradik boleh dapat. Tapi dia melalui 2 peringkat lah. Kalau direct dia tak boleh dapat, sebab arwah ada anak lelaki. Tu dia dah jelas tentang faraid. Tapi banyak lagi masyarakat yang masih belum jelas keadaan faraidnya. Akibatnya mereka akan menentukan pembahagian harta pusaka di kalangan mereka mengikut akal dan nafsu mereka. Mana? Contohnya, abang sulung akan mendakwa bahagiannya mesti lebih, mesti dapat lebih. Ini cerita Piramli kan, 3 Abdul kan. Yang abang sulung tu dapat harta estate kan. Yang nombor 2 tu dapat duit dalam bank je kan. Pound sterling kan. Dia kata sebab dakwa dia sulung, anak sulung mesti dapat lebih daripada anak-anak yang lain. Baik, manakala anak perempuan pula, dia pun nak juga. Dia kata dia mesti dapat lebih banyak. Kenapa pula dia dapat lebih banyak? Sebab dia kata, dia dakwa dialah yang menjaga arwah mak kan. Mak sakit, dia yang bawa ke hospital, guna duit minyak nak claim balik kan. Dia beli ubat, dia beli makanan, dia tolong suapkan mak, mandikan dan sebagainya tu. Dia nak claim balik lah. Semua bakat dakwa-dakwi semua. Jadi sampai kalau macam ni tak akan selesai lah pusaka, tidak akan selesai.
Keadaan seperti ini boleh menyebabkan perselisihan di kalangan ahli waris apabila ada sebahagian ahli waris yang tidak setuju dengan cara pembahagian tersebut. Ada satu soalan yang saya terima tentang pusaka juga. Ayah meninggal, ada anak-anak, pusaka ringkas lah, senang je, anak-anak, ada abang, dan abang tu lah dia nak hak faraid dia. Lepas tu adik-beradik okey lah, tak apalah abang nak hak faraid, kita orang setujulah. Tapi dia tak nak bagi kerjasama nak selesaikan pusaka, tak nak bagi kerjasama. Dia tanya macam mana ustaz? Macam mana ustaz? Yang saya boleh nasihatkan, carilah orang pihak ketiga yang kalau boleh yang abang tu hormati kan, kawan dia ke ustaz ke yang dia segan, minta dia nasihatkan. Kalau dia macam tak nak selesaikan segera, saya beritahulah kesan dia akan jadi kalau berlakunya kematian di kalangan ahli waris, dia akan bertambah. Contoh abang tu meninggal kan, jadi jatuh waris pada anak-anak dia pula. Asal ahli waris contohnya ada 5 orang termasuk abang tu. Abang meninggal, ada anak contohnya 4 orang, campur 4 orang dah jadi 8. Mati pula yang adik pula, ada lagi 4 orang. 7 campur lagi 4, dah jadi 11. Tengok bertambah tu, bertambah. Bertambah satu, makin lama apabila bertambah, dia punya proses akan panjang, akan jadi lebih rumit, akan lebih rumit. Boleh selesai tapi rumit sikitlah, makan masa kan. Berbanding kalau ahli waris tu tak ramai, di kalangan adik-beradik je boleh bincang. Ni kalau melibatkan sepupu sepapat apa semua tu, nak jumpalah, seganlah, nak kena ziarah lah, kena minta IC apa semua gitu, susah, makan masa. Jadi selesaikan segera. Jadi macam-macam kan. Ini dia nak hak faraid dia, ahli-ahli setuju tapi tak selesai juga. Tak tahu kenapa dia tak nak bagi. Kerjasama lah. Saya pun tak tanya lebih lanjut kan, kenapa dia tak nak bagi kerjasama. Dia pun tak explain macam mana. Tapi kena selesaikan segera. Kena selesaikan. Takut mungkin dia nak banyak lagi kan. Wallahualam lah. Tengok macam ni lah, dia rasa abang sulung patutlah dapat lebih lagi kan. Memang dalam faraid memang dia dapat lebih, tapi mungkin dia nak lebih lagi. Wallahualam. Kadang-kadang dia ada sebab jugalah. Contohnya macam rumah kan, rumah memang rumah arwah ayah contohnya, tapi abang tu tolong renovate, besarkan tu ada guna duit abang, kemudian ayah meninggal. Macam mana tu? Banyak juga isu tu kan. Ini abang dia tambah bilik contohnya, ataupun dia renovate rumah tu, atau renovate dapur pakai duit abang, tapi rumah tu rumah ayah. Jadi abang macam menganggap supaya yang lain akan lepas pada dia lah kan, sebab dia yang banyak berkorban untuk rumah tu. Yang lain tak tuntut faraid. Macam mana? Kan. Jadi sebenarnya atas ni abang tu, apabila dia renovate kan, dia bagi duit pada ayah nak renovate rumah, adakah dia niat tu kan, bahagian yang renovate tu dia punya? Tak ada kan. Biasa dia renovate tu mana dia bagi pada ayah lah tu, mana milik ayah lah tu kan. Tak ada. Kalau kita kata ni, ada tak pernah dengar kalau dia kata betul lah dia renovate tu bahagian dia, maknanya yang renovate tu milik dia lah. Tapi kalau tak cakap apa-apa, cara ghalibnya, cara adatnya, itu milik tuan rumah lah. Kita bagi duit macam kita bagi hadiah lah. Kita bagi hadiah jam tangan, ni kita bagi hadiah untuk renovate rumah. Bila ayah meninggal, rasa tak puas hati lah kan. Kan. Lepas tu aku dapat lah rumah ni kan, aku banyak renovate. Tu yang jadi salah satunya lah. Salah satu punca seseorang kes pusaka tu tidak dapat diselesaikan. Baik, habis. Kita masuk pada tajuk sumber hukum faraid. Okey, sebelum tu saya ada dapat soalan daripada jemaah. Boleh WhatsApp pada siapa ni? Nak kalau nak tanya, WhatsApp pada Tuan Bilal kita Dia kata dia tanya, ibu tak boleh. Saya tak pasti soalan sebab tak ada tanda soal ni. Okey, dia apa ni?
Sebab ni ada nombor 1 ni, nombor 2 tak ada satu ya. Okey. Soalan dia, ibu tidak boleh sentuh duit anak-anak yang bawah umur. Okey, ini suami meninggal lah. Okey, anak bawah umur, yang mana duit anak yang bawah umur tu perlu dibawa akaun amanah raya ya. Duit tu akan masuk pada amanah raya, betul, sebab bawah 18 tahun. Selepas kematian arwah suami. Tanggungjawab nafkah anak-anak dalam Islam jatuh sebelah suami. Ni soalan kot kan, soalan kan, sebelah suami. Betul lah. Jadi tanggungjawab anak-anak arwah yang bawah 18 tahun ataupun belum akil balik jatuh bawah keluarga suami. Mana? Iaitu bapa bapa suami, atuk pada cucu tu. Dan dia tengok syarat-syarat je lah. Kalau atuk tu tak mampu ataupun atuk uzur, maka jatuh pula pada yang lain. Belah atas dia, atas dah tak ada dah. Belah moyang dia tak ada, moyang dah meninggal dah. Kemudian jatuh kepada adik-beradik lelaki si mati. Adik-beradik lelaki si mati. Dan seterusnya lah. Itu dengan syarat-syarat dia. Yang pertama, dia nafkah diri sendiri dulu, kemudian nafkah isteri dan anak-anak. Dah lepas semua nafkah tu, ada lagi balance, barulah nafkah kepada anak saudara ni. Anak saudara. Kalau tak ada juga yang boleh menanggung nafkah, maka jatuhlah kepada asnaf lah. Jadi yang akan bertanggungjawab adalah zakat, pusat zakat yang tanggung. Baik. Saya ikut kalau tak jelas tu boleh tanya lagi lah, boleh tanya lagi. Okey. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar.
Okey, baik. Ada soalan lain tak? Saya rasa kita berhenti dululah sebab ini sumber hukum faraid ni. Kita bolehlah sambung kuliah. Kuliah rasanya lepas raya rasanya. Kan? Kan? Tak sempat aku rasa. Ya. Bulan depan ni dah Syaban, kemudian Ramadan. Mungkin lepas raya lah, kan? Ya? Oh, tarawih dia? Oh, ada tarawih. Tapi tarawih tu tazkirah kan? Tazkirah. Tapi tazkirah pun mungkin kita pasal faraid juga sebab tarawih ni biasa ramai kan? Ramai tu kita kasih cuci sikit lah. Ya, kalau cerita pasal Ramadan muat ramai dah ustaz-ustaz bawa pasal Ramadan semua kan. Baik saya pasal faraid terus. Kan? Tak ada kaitan pun kan. Bolehlah kait sikit dengan fidyah puasa tu. Bolehlah. Boleh nanti saya kaitkan fidyah puasa tu. Okay, ada nak tanya tak soalan? Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, tuan. Kalau insurans, life insurance, insurans kesihatan dan sebagainya, dia akan ada kepentingan kita yang orang sudah meninggal. Jadi, adakah itu juga akan diparameter? Okey, insurans dia ada dua kategori konvensional dengan Islamic. Kalau Islamic dinamakan takaful. Okey, baik. Takaful dia terbahagi pada dua pula. Takaful wasi berpenama ataupun takaful hibah. Takaful berpenama ataupun takaful wasi itu akan difaraidkan. Akan difaraidkan. Adapun takaful hibah itu tidak akan difaraidkan. Milik penerima hibah lah. Kalau kita letak nama isteri, jadi isteri punyalah. Letak nama suami, suami punya. Dan insurans konvensional yang bukan Islamik, dia tidak akan menjadi harta pusaka. Kenapa tidak akan menjadi harta pusaka? Sebab dia adalah pampasan tersebut adalah kategori wang tidak patuh syariah. Wang tidak patuh syariah. Jadi kadar yang boleh diambil yang jadi pusaka daripada pampasan insurans konvensional hanyalah kadar caruman saja. Caruman saja. Contohnya sebulan kita carum insurans konvensional. Nak cerita pasal insurans konvensional, kita carum sebulan 100, kemudian setahun kita meninggal, maknanya total adalah 1,200, dapat pampasan 100,000 contohnya. Yang kita boleh ambil hanyalah 1,200, yang 1,200 sebagai harta pusaka. Baki dia tu tidak menjadi harta pusaka. Waris tak boleh, sebenarnya tak boleh ambil sebab itu tidak patuh syariah. Kena serahkan kepada Baitumal. Baitumal. Itu atas amanah masing-masing lah kan. Itu yang kita kalau ada yang konvensional kena surrender. Kena, tapi ustaz dah lama ustaz saya buat waktu saya belum kahwin lagi ustaz. Ni dah ada cucu dah ustaz. Segas. Jangan macam tu. Sebab benda tu tidak patuh syariah. Tidak patuh syariah. Dan kita ada alternatif. Mungkin dulu kita ambil sebab dulu tak ada takaful. Terpaksa ambil. Sekarang dah ada takaful, kena tukarlah. Kena tukar kepada Islamik. Islamik. Tu kaedah dia lah. Kaedah dia. Baik, jelas tuan? Okey. Jadi dua dia ada dua tu. Jadi ya apa ni samalah, yang lain-lain pun samalah. Yang insurans asalkan dia insurans konvensional, tak kira daripada mana syarikat pun, ataupun kadang-kadang dia linkkan dengan Islamik punya investment, nama Islamik kan, Al-Tabarruk sekian-sekian kan. Tapi tengok insurans tu adalah insurans konvensional, dia tetap menjadi insurans konvensional, tidak akan menjadi takaful. Tidak akan menjadi takaful. Tu kena hati-hatilah. Mungkin kalau ni nak lebih detail lagi boleh tanyalah ejen-ejen takaful apa semua tu berkaitan dengan takaful. Tapi dari segi faraid macam itulah, dari segi pusaka macam tu. Baik, ada lagi soalan? Ya, Pakcik. Kuat sikit Pakcik, tak dengar. Mas ya.
Masih ada banyak masa? Apa? Apa soalan dia? Emas, Faraid ni macam mana? Jadi kalau kita ada emas kan, tak kira lah emas tu perhiasan ataupun jongkong emas ke, kalau pemilik emas tu meninggal dunia, kena faraid. Kena faraidkan. Kalau kita ada rantai emas, kena faraidkan. Walaupun ahli waris tu lelaki semua ataupun lelaki perempuan. Dia bukan milik perempuan, milik semua ahli waris. Jadi kena bahagikan. Itu sama juga kalau ada masalah bergaduh apa semua, yang ni nak faraid, yang ni nak emas. Jalan penyelesaian bagi saya mudah, iaitu jual saja emas, bagilah ikut faraid. Dengan duit tu mungkin belilah emas lain pula. Melainkan kalau ahli waris yang perempuan tu dia kaya, dia boleh tebus hak ahli waris yang lelaki, itu tak ada masalah. Dia nak beli hak yang lelaki tu pun tak ada masalah, dia boleh bayar, tak ada masalah. Kadang-kadang tu ahli waris ni macam-macam perangai PL. Kadang-kadang dia perempuan tu boleh bayar, tetapi yang lelaki tu macam tak nak emas tu bagi dapat pada adik perempuan dia, tak nak. Dia lebih suka dijual. Walaupun perempuan tu boleh bayar, dia kata tak nak, kita jual lah, kita jual. Dia tak nak bagi waris tu dapat emas tu. Faham tak? Kan? Orang kata punya dengki dia kan. Ya mungkinlah ada sejarah hitam kan. Sedangkan yang perempuan tu boleh je bayar, dia nak bayar, tapi lelaki tu tak nak terima, dia sanggup jual, duit tu bagi-bagi. Tapi mungkinlah bolehlah berpakat dengan token emas kan. Jual emas kat itu, dia beli balik emas tu kan, sama juga dapat. Itulah cara dia. Okey, baik. Jadi rasa setakat itulah pada malam ni. Okay, apa yang baik itu datang daripada Allah SWT, apa yang kekurangan itu daripada kelemahan diri saya sendiri. Saya mohon ampun dan maaf. Kita akhiri baca tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa adkhilnal jannatal firdaus ala bighairi samal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Ya Allah Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami kebaikan, kejayaan, kebahagiaan di dunia dan di akhirat, dan masuklah kami ke dalam syurga firdaus tanpa hisab bersama kedua ibu bapa kami dan keluarga kami, saudara-saudara kami, guru-guru kami, murid-murid kami, sahabat adik kami, jiran-jiran kami dan seluruh umat Islam. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.